Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Dalam perbincangan kita yang lepas, iaitulah kita telah baca tentang habis rukun-rukun sembahyang yang 13 perkara. Sebelum kita berpindah kepada perkara sunat dalam sembahyang, lebih dulu kita rujuk kepada muka surat 127. Muka surat 127 tentang hubungnya baca tahiyat dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tengok di bawah dia tu, menurut maksud sebuah hadis. Ia menceritakan tentang waktu Nabi Isra' dan Mi'raj. Dia bila waktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita kata at-tahiyyat al-mubarakat. Mana sejarah marinya tahiyat. Jadi sejarah ni masyhur disebut dalam kitab kita ni dan kitab-kitab lain. Yang diambil daripada sumber kitabnya Mirqat al-Mafatih, Syarah Mishkat al-Masabih. Jadi setelah kita teliti kitab Mishkat al-Masabih, tak ada hadis. Dalam kitab Mirqat al-Masabih dia bawa cerita ni dengan sanad, dengan tidak ada sanad, dengan riwayat. Dia panggil sirat tamrid. Sirat tamrid ni dikatakan gitu saja. Maknanya yang pentingnya tahiyah ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bagi tahu, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyyah. Nabi kita ajar dia, yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna surah minal Quran. Nabi kita ajar surah. Sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca ayat tu sabit. Semua cerita tu tidak mari riwayat yang musnadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai dipanggil amanah ilmiah, kita kena bagi tahu. Kita masuk pada perkara malam ni 136 muka surat 136, perkara-perkara sunat dalam sembahyang. Ambil satu sedikit kaedah. Perbincangan kita ni tidaklah orang panggil terlalu tinggi sangat. Contohnya kadang-kadang ada benda yang kita jaga dengar. Jadi kita perhati sikit. Pembahagian dalam sembahyang mengikut mazhab Syafi'i ada 3. Yang pertama, rukun. Yang kedua, sunat ab'ad. Yang ketiga, sunat hay'ah. Ada 3 pendapat. Sunat ab'ad yang kita nak masuk dalam ni ialah sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni ialah satu perkara yang hampir dengan wajib dia. Sehingga kalau tak buat dengan sengaja, diminta supaya sujud sahwi. Jadi kalau kita terbaca dalam kitab lain, umpamanya kitab-kitab yang ditulis di zaman sekarang ini, banyak penulis-penulis membahagikan sembahyang ini 3 bahagian. Rukun, wajib, sunat. Dibagi 3. Dalam kitab kita ni, kitab mazhab Syafi'i umumnya bagi 3 juga. Semuanya nama lain. Rukun, sunat ab'ad, sunat hay'ah. Pembahagian satu lagi, rukun, wajib, sunat. Yang wajib dalam mazhab lain itu sebahagiannya sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Sama ada wajib ataupun sunat ab'ad, tapi dua-dua mazhab ni mengatakan kalau tinggal sunat ab'ad atau tinggal wajib ni dia kena sujud sahwi. Itu saja perbezaan. Kalau takut jumpalah kitab-kitab orang tulis sekarang ni, dia tak bagi tahu mazhab apa mana-mana. Semua dia kata yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunat. Jadi macam mana kita nak buat yang wajib tu? Buatlah muamalah dia lebih kurang. Kebanyakan yang disebut sebagai wajib tu, ada sebahagiannya masuk dalam sunat hay'ah. Ada sebahagian besarnya yang kerja-kerja besar dalam salat ni masuk dalam di bawah sunat ab'ad. Maka yang wajib tu dia kena sujud sahwi. Itu saja. Sedikit perbezaan yang kita boleh perhatikan. Sebab dunia hari ni, kita tak nak sekatkan kemasukan ilmu ni. Kemasukan ilmu ni, kita tak nak sekat. Kalau nak sekat secara mana pun, kita sekat, tak boleh cakap atas masjid atau atas surah. Dia masuk melalui sahabat. Sahabat boleh sekat lagi. Ada logo lain lagi dia masuk. Logo ke atas langit. Orang tak boleh sekat. Orang ni tak boleh sekat, dah masuk dari rumah kita. Macam-macam dah masuk. Kita sendiri kena sekat kita. Tak boleh tengok benda. Tak boleh baca benda-benda yang kari. Pasal itulah dia kata kita ni jangan jadi orang yang terlupa, tak ingat kepada fakta.
Cerita ada seorang amir, seorang pemerintah. Dia ni saya ada ke buru dia, pakar. Buru pengini, buru land. Dia buat buru. Bila dia saya ke buru dia tu, satu hari buru tu lepas hilang. Dia bagi arahan semua tentera dia supaya tutup pintu kota. Tutup pintu kota bandar dia tu lah. Dia zaman dulu bandar dia ada pintu. Sebab tu dia kalau kita ngaji lagi tak lama keluar daripada kota. Jadi kota ni bandar. Dia kata tutup semua pintu bandar yang buru dia tutup. Dia terlupa buru ni bagi terbaik ke atas. Tutup pintu taruh mana? Ke masjid, ke koci. Dia nak kalau dia terbaik ke atas. Jadi itulah nampaknya kita ni. Dalam apa masalah yang kita ni orang panggil cakap dengan suasana, dengan realiti. Kalau kita tak sekat taruh mana pun, kalau dia balik tu boleh masuk ke atas langit, tak payah sekat. Tak payah tutup pintu. Jadi kita kena, dari segi realitinya mana kemasukan. Dia panggil maklumat sekarang ni, payah kita nak sekat. Dulu orang boleh sekat. Kalau tak ada berita sebut, kita tak tahu cerita. Tapi sekarang ni, berita tak royak pun, kok berita lain boleh masuk. Bahawa khabar angin pun lebih pada hak asli. Itu jadi masalah kita. Baiklah. Perkara-perkara sunat adalah sembahyang. Sembahyang sebagaimana yang sedia diketahui. Meliputi perkara-perkara yang wajib dan yang sunat. Jadi ini pembahagian kita ada wajib, ada sunat. Wajib itu fardu lalu. Dalam hadis-hadis yang telah lalu sudah pun diterangkan perkara-perkara yang wajib. Iaitulah yang dinamakan rukun sembahyang. Jadi kita faham dalam mazhab kitanya, wajib itu rukun. Dua-dua sekali. Dan dalam hadis-hadis yang berikut pula akan diterangkan perkara-perkara yang sunat. Sunat ni bagi dua. Ab'ad, hay'ah. Sebut molek nama dia, hay'ah. Ada setengah orang yang dah ngajar dengan sunat hay'ah. Berapa nak sebut hay'ah? Tak ada masyarakat. Supaya bila sebut nama kitab Tuhfah, dia panggil kitab Tuhfah. Jadi kita faham orang dengan kitab Tuhfah, kitab berapa? Menurut huraian ulama rahimahumullah, sunat-sunat dalam sembahyang terbagi dua. Yang pertama dia panggil sunat ab'ad dan yang kedua sunat hay'ah. Ingat, sunat bagi berapa dalam sembahyang ni? Ada dua bagi. Satu dia panggil sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Sunat ab'ad ialah perkara-perkara yang diberati. Tengok tarikh dia. Kalau orang tanya lepas ni, sunat ab'ad tu apa? Tarikh tu faham bahawa kita boleh beza di antara hay'ah dengan ab'ad. Sunat ab'ad ialah perkara-perkara yang diberati mengerjakannya dalam sembahyang. Berat macam mana? Maknanya tuntutan supaya kita buat tu kuat dengan dalilnya, dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Itu dia panggil sunat ab'ad. Sebab itu ia dinamakan sunat ab'ad. Makna yakni perkara-perkara penting yang menyerupai rukun sembahyang. Pada zahirnya dia ni macam rukun tu. Dan jika tertinggal tidak batal sembahyang. Itu yang beza antara dia dengan rukun, dengan wajib. Yang rukun kalau tinggal tak boleh, mesti kena tambah. Hak ni kalau tinggal dikehendaki menggantikannya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni apa benda pula? Kita tunggu tempat dia lah tak? Kita bagi kita baca. Kalau kita langgar lalu pun nanti kena undur balik pula. Sujud sahwi ni sujud kerana terlupa. Itu mana sujud sahwi? Sujud kerana terlupa. Maknanya kita sujud dengan sebab kita terlupa sunat hay'ah. Kita tak payah bangun ganti. Boleh tinggal. Tapi kena sujud sahwi. Ganti dianya dengan sujud sahwi. Sujud kerana terlupa. Beza dengan wajib. Ataupun rukun. Rukun tertinggal mesti kena ganti. Sunat ab'ad itu 7 perkara seperti berikut. Ingat. Rukun saya ada 13. Sunat hay'ah ada 7 perkara. Yang pertama membaca tahiyat awal. Yang kedua duduk sembada membaca. 2. Yang ketiga membaca selawat pada tahiyat awal. Yang keempat membaca selawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Yang kelima membaca doa qunut pada sembahyang subuh. Yang keenam berdiri untuk membacanya selepas bangkit dari rukuk. Yang ketujuh membaca selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam qunut. Inilah 7 perkara. Dalam mazhab Syafi'inya dia panggil sunat ab'ad. Ingatlah kita. 3 perkara ya dia cuma ada kafir. Membaca tahiyat awal. Sekalinya duduk dia. 2. Lagi. Selawat dalam tahiyat awal.
selawat pada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Lagi. Kunut waktu subuh. Berdiri untuk kunut dan selawat pada Nabi serta keluarga dalam kunut. Ingat. Kesan yang saya ingin tanya, malam mingguan boleh jawab? Kena klik terus mulai. Yang pertama membaca tahiyat awal. Baca tahiyat awal, dia tak boleh balik ke sini. Sebab kita baca dah baru ni. Baru je baca tahiyat. Yang kedua, duduk semasa membacanya. Duduk semacam baca tahiyat awal. Hadis 88, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyyat pada tiap-tiap 2 rakaat. Tiap 2 rakaat Nabi kita baca tahiyyat. Ini kalau semaya 4 rakaat, 2 rakaat dia semaya tahiyat. Kalau semaya 3, 2 ada tahiyat. Itu nak bagi tahunya, kita setiap 2 rakaat tu ada tahiyat. Dan biasanya ia duduk di atas kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya. Duduk lagu ni, duduk atas kaki kiri ni, kita lipat kaki kiri ni, kaki kanan ni duduk kacau. Itu dia panggil duduk apa tu? Duduk iftirash. Duduk iftirash. Kena ingat nama. Istilah dia, istilah duduk ni, duduk tahiyat awal tu dipanggil duduk iftirash. Duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Tak payah istilah ni. Kena kata ajak kali dia ingat. Tak. Hadis rawah Muslim. Hadis ini menjadi dalil tentang bacaan tahiyat awal dan cara duduknya dalam hadis yang berikut dijelaskan lagi. An Abdullah bin Malik bin Buhainah. Hadis ini dimasyhur dengan nama hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu taala anhu qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqama wa alaihi julus falamma kana fi akhir salatihi sajada sajdataini wa huwa jalisun. Abdullah bin Malik bin Buhainah cerita kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kami. Rasulullah jadi imam semaya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya zuhur. Menjadi imam kami dalam semaya zuhur. Tulis semaya zuhur. Dalam ada dalam terjemah tak ada. Menjadi imam salat zuhur. Imam kami dalam salat zuhur, dia kena ada salat zuhur, dia baru tahu pasal apa hal dia. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bangun dari rakaat yang kedua. Padahal sepatutnya ia duduk untuk membaca tahiyat awal. Nabi sudah sujud rakaat yang kedua, terus bangun. Tidak berhenti break sekejap untuk tahiyat awal. Maka apabila ia berdiri pada akhir sembahyangnya, ia berada pada akhir sembahyangnya. Ia sujud sahwi 2 kali semasa ia duduk. Setelah selesai membaca tahiyat akhir dan lain-lain sebelum memberi salam. Jadi hadis ni, hadis Ibnu Buhainah, ingat balik ni hadis ni. Kita akan ulang balik dalam peristiwa sujud dalam bab sujud sahwi nanti. Berapa jenis ada sujud sahwi? Hadis ni, hadis Ibnu Buhainah yang riwayat oleh Bukhari ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi ni sebelum salam. Dia akan ada riwayat nanti Nabi kita sujud lepas salam. Yang naknya sini, faqama wa alaihi julus. Nabi kita bangun, sepatutnya dia duduk tahiyat awal. Jadi kalau orang tasbih, subhanallah, kalau salah kita jadi imam. Lepas masa tahiyat kedua, sepatutnya tahiyat awal, kita bangun, diri dah. Waktu kita duduk diri, orang belakang tasbih, subhanallah. Nak turun ke tak? Tak turun, jangan turun lah. Kecuali kita baru nak bangun. Belum lagi naik setengah subuh. Masa tu boleh turun lagi duduk balik. Tapi kalau dah berdiri dah, salah. Teruskan. Jangan turun. Nak jadi imam kena ada juga. Salahnya nyampak sewa orang belakang, gelebah kita nak sekolah lagu mana.
Itu kita kena sujud sahwi di akhir ayat. Dari hadis ini dapat difaham bahawa membaca tahiyat awal dan duduk padanya adalah sunat. Baca tahiyat awal dan duduknya sunat. Sebab apa sunat? Sebab Nabi SAW bangun, tak turun balik. Kalau benda tu wajib rukun, mesti dia turun. Lepas orang tasbih, subhanallah, Nabi kita turun. Dia tak turun dah. Terus, sambung dengan Fatihah. Baca terus. Dan jika tertinggal, memadai dibetulkan kecacatan itu dengan sujud sahwi. Sujud 2 rakaat. Bacaan tahiyat awal sama saja seperti lafaz tahiyat akhir. Iaitulah at-tahiyatul mubarakat, as-salawatul tayyibat. Seperti kita baca tadi. Hingga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara duduknya ialah duduk iftirash. Nama duduknya duduk iftirash. Yakni duduk di atas tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan. Mana-mana orang yang kaki dia lembut, tak sakit sendiri. Tak kena gaut lagi kau. Dia kena angkat kaki kanan itu, biar duduk, biar berlipat. Jari itu duduk lepak dia. Biar dia tu sujud apa ni? Allah ke Kaabah, Allah ke kiblat. Jadi kalau sakit itu betul kerana apa? Kerana sakit tak bukan kerana nak tinggal sunnah. Nama duduk tahiyat awal dipanggil duduk iftirash. Yang ketiga, sunat yang ketiga, ab'ad membaca selawat pada tahiyat awal. Hadis yang ke-83 yang lepas, yang telah lalu, menjadi dalil tentang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Hadis itu jelas daripada kitanya. Menurut huraian ulama, selawat yang wajib dalam tahiyat akhir, selawat yang wajib ialah dalam tahiyat akhir, itu wajib. Manakala selawat dalam tahiyat awal adalah sunat ab'ad. So, selawat tahiyat awal ni. Tahiyat sendiri itu pun sunat dah. Jadi kita jangan terlupa lah. Tidak tahiyat awal ni sunat ab'ad. Bila dia sendiri sunat, kau ikut dia tu, tasyahudnya, selawatnya, semua jadi sunat lah tu dia. Lafaz selawat yang dibaca dalam tahiyat awal sama seperti yang dibaca dalam tahiyat akhir. Iaitulah Allahumma salli ala Muhammad, sampai akhirnya sampai innaka hamidum majid. Atau menurut yang afdalnya, Allahumma salli ala, dia tambah di situ Sayyidina Muhammad. Maknanya telah pun diterangkan lalu dan kita pun jelas-jelas bagi kitanya yang afdal ialah lafaz yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar pada sahabat-sahabat dia sebagaimana dia ajar Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kita tidak tambah Sayyidina. Jadi kita lebih baik terikat dengan lafaz yang Nabi kita ajar. Yang keempat, membaca selawat pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Hadis yang ke-83 juga menjadi dalil tentang berselawat pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Menurut huraian ulama, berselawat pada keluarga Nabi Ali Muhammad, itu mana keluarga Nabi itu. Dalam sembahyang disunatkan membacanya dalam tahiyat akhir sahaja. Tahiyat awal tak payah baca. Yakni selepas membaca tahiyat akhir. Dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad, adalah disambung dengan selawat kepada keluarganya, yaitu wa ala ali Muhammad. Atau yang afdal bagi fuqahanya tambah Sayyidina. Jadi benda ini telah dibahaskan. Lafaz selawat ini dan maknanya telah pun diterangkan dalam bahagian yang lalu, dalam bahagian rukun sembahyang yang ke-11. Contohnya kita semaya. Dia hari 5 kali sehari paling kurang. Kita duduk selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berilah selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Kita kena ada Nabi. Wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Nabi. Apa dia keluarga Nabi yang kita duduk selawat dia malam? Kita tahu siapa dia keluarga dia. Kau tak tahu? Kalau tak tahu kena wayak. Kalau tahu kan tak payah wayak. Dalam menentukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ulama telah menjelaskan dia ada 2 perkara. Yang pertama, keluarga Nabi yang tak boleh ambil zakat. Lain. Itu tertentu kepada yang haram menerima sedekah, menerima zakat ni. Iaitulah semua isteri-isterinya dengan zuriatnya dan semua muslimin dan muslimat dari keturunan Abdul Muttalib
Iaitulah Bani Hashim. Adapun dalam selawat dalam semaya ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala ali Muhammad di sini dalam salat ni siapa dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada beberapa pendapat ulama. Yang mengatakan yang pertama iaitulah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Mana setiap orang dari keturunan Bani Hashim Bani Abdul Muttalib, kita selawatlah dia setiap kali semaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i serta kebanyakan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata inilah Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Serupa dengan bab zakat juga. Yang kedua, Ali Muhammad di sini iaitulah anak serta cucu dari keturunannya. Semua anak dengan cucu itu alat bawah. Tak masuk kita. Jadi kita baca je doa ya. Yang ketiga kata Imam Nawawi, semua orang muslimin yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Ali Muhammad di sini, semua orang mukmin yang beriman masuk dalam doa kita ni, termasuk kita sendiri. Bila kita orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi yang tiga ni dah luah kita. Boleh juga kita dalam selawat ni. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, azharuha, pendapat yang paling kuatnya iaitulah semua umat. Semua umat dia termasuk dalam Ali Muhammad dalam selawat. Yang dalam zakat kita kalau orang mana hak tak ada duit boleh terima zakat. Tapi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu dia Bani Hashim Bani Muttalib, anak cucu Nabi tak boleh terima zakat, siapa dia? Tak pakai zakat pun dia. Jadi tak boleh bui. Kalau dia ambil juga haram kecuali sekiranya tak ada bahagia dia. Dia ada bahagia lain, Ali Muhammad. Dia tak pakai zakat, bahagia lain dia. Kalau negara sudah rusak, bahagia keluarga Nabi-nya tak ada lagi. Kajian tak cadar dah. Nak macam mana? Apakah kita nak biar keluarga Nabi ni susah? Biarlah lapar-lapar lah, dia tak ada terima zakat juga. Pada masa itu ulama bagi tahu, ulama telah berijtihad mengatakan harus kita bagi zakat kepada keluarga Nabi ni, kerana takkan kita nak biar cucu Rasulullah kelaparan lagi ni. Gitu. Pasal itulah seorang ahli penyair, nama dia Nashwan Al-Himyari, dia sebut dalam syair dia tidak juga. Dia kata apa? Alun Nabi hum atba'u millatihi minal a'ajimi was sudani wal arab. Keluarga Nabi itu iaitulah pengikut agama dia dalam selawat. Sama ada dia tu orang bangsa Ajam, tidak Arab, orang Sudan ataupun orang Arab. Tak kira. Lau lam yakun alu illa qarabatahu. Kalaulah tidak adalah keluarga Nabi ini kecuali kerabat dia saja. Kerabat Nabi yang terdekat ya. Daripada Bani Hashim Bani Muttalib ya. Sallal musalli ala taghi Abi Lahabin. Nasaya orang semaya itu akan selawat doa lah kepada Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni mana? Daripada Quraisy, pada Muttalib kalau tidak. Jadi tak ikut Syair. Syair ni kata, mana kalau tidaklah keluarga Nabi dalam selawat ni, orang ikut agama dia, cuma orang Arab saja, keturunan dia saja ya. Maknanya kita ni selawat juga lah kata Abi Lahab. Ini pendapat dia. Baik, kita kena ada sekarang ni. Siapa dia keluarga Ali Muhammad dalam salat ni? Iaitulah semua orang-orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Yang kelima, membaca qunut pada waktu subuh. Membaca qunut waktu subuh ni sunat. Dan juga tengok nombor 1 di bawah. Sunat juga pada sembahyang witir. Pada sembahyang witir di mana? Dalam pertengahan bulan Ramadan. Maya witir bulan Ramadan. Mulai dari malam 16 hingga akhir bulan yang mulia itu. Maknanya qunut ni, dalam mazhab Syafi'inya, dia kena semaya subuh, tiap-tiap hari. Kita boleh baca qunut juga bila setengah akhir Ramadan. Malam 16 hingga ke akhirnya. Jadi perbahasan qunut ni, nak dengar kau tak payah. Dengar sikit tak? Sebabnya kadang-kadang kita jumpa orang tak baca qunut, macam mana kita nak buat? Kelang kabut juga kita. Terutama kalau pergi haji, kita jumpa orang tak baca qunut. Tengok ada sebahagian dia kata, lari gelik. Terus imam ya subuh di masjid. Sebab dia memang tak baca qunut. Dia 1,000. 1,000 sekali sembahyang di masjid Haram. 1,000.
Kalau sembahyang Madinah 1000. Jadi nak banding 1,000 kali bayar rumah dia. Yang keenam, berdiri untuk membacanya selepas bangkit dari rukuk. Yang ketujuh, membaca selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam kunut. Mana dalil baca kunut? Dalil dianya hadis yang ke-90 dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qanata syahra ba'da ruku' yad'u ala ahya'in min al-arabi thumma tarakahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut sebulan lamanya. Nabi kita baca kunut sebulan. Sesudah ia bangkit dari rukuk, iaitulah berdoa semoga Allah Taala binasakan beberapa kaum dari Arab. Dia panggil Bani Usayyah dan geng-geng dia ni. Kerana mereka ini telah menyiksa dan bunuh sahabat-sahabat Nabi. Pokok ni dia tahu sahabat Rasulullah dia bunuh. Pokok Bani Usayyah, Bani Zakwan, Ra'il, dua tiga kumpulan ni jahat, tangkap sahabat Nabi bunuh. Maka Nabi kita baca doa sebulan. Allah Ta'ala doa ke puan ni, Allahumma al'an. Ya Allah builah. Balaskanlah puan ni. Nabi kita doa sebulan. Kemudian tu ayat Ra'il, laisa laka minal amri syai'. Lepas pada sebulan, tu ayat Ra'il lari Nabi daripada doa ni pada. Summa tarakau, Nabi kita berhenti tak doa lah kepada kumpulan tersebut. Jadi hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis riwayat apa? Bukhari Muslim, mana hadis sahih. Wali Ahmad wa Daruqutni nahu. Imam Ahmad dengan Daruqutni semua nama kita hadis lah. Kalau mana-mana tak jelas, boleh tanya dulu. Wa zada wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya. Kata di riwayat Imam Ahmad dengan Daruqutni, ada tambahan di hujung hadis tadi, iaitu adapun bacaan kunut pada sembahyang subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal berkunut sehingga ia meninggal dunia. Jadi dalam tambahan ini kekal Nabi kita berkunut sampai Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi dalil tentang membaca doa kunut nazilah. Apa dia makna kunut nazilah? Kunut nazilah ini iaitulah kunut yang dibaca sewaktu negara diancam oleh musuh. Contohnya sekarang, tengah kita duduk baik-baik gini, tiba-tiba dengar suara ada satu negara nak serang negara Malaysia. Maka pada waktu itu Imamul Azam dan Menteri ataupun Agung mengisytiharkan bahawa negara dalam darurat, semua rakyat yang beragama Islam mesti baca kunut. Itu dia panggil kunut nazilah. Kunut kerana bala bencana turun bagi kita. Jadi kita baca. Waktu bacanya pada akhir rakaat dari tiada sembahyang fardu yang 5. Tiap kali sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Semua saya 5 waktu. Kena doa berapa, minta Allah Ta'ala angkat ke bala ni. Minta jawab ke bala. Mana kalau dia nak mari seria, tak jadi mari. Kalau mari juga pun, maaf jatuh dalam laut ke. Pakai tergelai raih, kapal selai dia, pakai tak timbul-timbul. Puasa tu kita nak kata kan. Tak kata apa dah. Jadi kita doa mari. Betul lah ingin Tuhan buka pintu. Kabul doa. Hati lebur jalan gitu. Tak lebih apa. Tengok Amerika. Bahawa banyak orang jatuh kau tu bayar di Iraq. Jatuh gitu ya kau tu bayar. Cari-cari tak jumpa jatuh. Mati. Dia tak ngaku. Kalau orang tembok pun dia kata dah. Usap. Silap teknik kau berapa. Jatuh. Tak ngaku lah. Yang betulnya jatuh kali dia tu. Orang tembok kau tu have jatuh kau. Itu dia banyak kunut nazilah. Apabila kampung atau negeri kita diancam oleh musuh atau ditimpa bala bencana, boleh digunakan sebarang doa yang bermaksud memohon semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita dari bala bencana. Jadi kita berdoa minta Allah Taala angkat bala. Dari hadis ini juga dapat difaham bahawa doa kunut nazilah itu hanya disunatkan kita membacanya dalam masa kita diancam bahaya. Setelah bahaya itu hapus, maka kita disunatkan membaca doa kunut biasa dalam sembahyang subuh saja. Mengenai doa kunut dalam sembahyang subuh ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut. An Anas radhiyallahu taala anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa dunya. Anas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca kunut dalam sembahyang subuh sehingga ia meninggal dunia.
Hadis ini rawahul Imam Ahmad. Kata di pengumpul hadis, ada satu kitab. Satu kitab ditulis oleh ulama. Marwiyat Qunutil Fajri. Bukan kita. Dia fokus semua hadis-hadis tentang kunut mai subuh. Hak sahih pun ada, hak dhaif pun ada, hak asal daripada sahabat pun ada. Jadi kesimpulannya, dia kata hadis ini hadis mungkar. Mana hadis tidak sahih. Jadi itu menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ramai ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini dan diakui sebagai hadis sahih. Jadi itulah di antara sebab khilaf di kalangan ulama ni, sebab hak ni kata hadis sahih, hak ni kata hadis tak sahih. Suka dalam maya tasbih, sunat tasbih. Ada yang mengatakan hadis tak sahih. Ramai pula orang kata hadis tak sahih. Jadi kita ni hak mana kita mutmain? Kalau kita kata nak ikut atau sahih, jadi kita tak sebab. Jadi masalah fajar ni pun, dia yang tak baca ni kerana dia pergi dengan riwayat yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Dalam mazhab Syafi'i mentarjihkan baca qunut dalam hari subuh ni kerana dia kata hadis ini diakui sahih. Di antara yang mentasahkan hadis ini Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Ad-Darqutni juga meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Jadi itu di antara penjelasan dalam kitab kita ni tentang hadis Anas yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qunut dia setiap kali maya subuh. Kita tengok uraian yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang masalah ini. Masalah semaya baca qunut. Imam Nawawi kata masalah baca qunut ni terbagi dua pendapat ulama. Mazhab kitanya sunat baca qunut. Sama ada nazilah atau tidak. Sunat sentiasa. Sama ada bala atau tak ada bala kena baca. Wa bihadza qala aktsarus salaf. Jadi hak ni ramai ulama-ulama dulu salaf baca kitab. Baca kedua pendapat sedemikian, baca terus. Pendapat yang kedua, dia nya Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dia kata la qunut fi subhi, tak ada qunut dalam mai subuh. Karena hadis Anas tadi. Hadis yang ke-90 tadi. Nabi baca qunut sebulan, lepas tu dia tinggal, tak baca. Yang kedua, Sa'ad bin Tariq. Dia tanya ayah dia ni Tabi. Dia kata, ya ayah, mu ni semaya belakang Sayyidina Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Sayyidina Umar, belakang Uthman, belakang Ali. Fakanu yaqnutuna fil fajri. Adakah mereka ni, sahabat-sahabat besar ni, baca qunut waktu mai subuh? Ayah dia kata, qala ay bunay muhdath. Anakku, ini perbuatan baru kalau baca semua ni. Jadi, itulah di antara cara ringkasnya dua pendapat. Hak tak baca ni, dia pergi dengan hadis ni. Hak kata baca qunut ni, inilah hadis-hadis kita depan kita ni. Jadi sebagai ulama mentafsir, sebagai lagi kata, tak sahih. Jadi kesimpulan kitanya, kalau kita jumpa pergi tempat orang tak baca qunut, tak payahlah kita gelisah. Seimam pula betulnya dia tidak mura'ah kepada orang nak baca qunut. Ada setengah imam dia baca panjang. Doa dia tu. Hamdan tayyiban mubarakan sampai habis doa. Ya tidak tu dia orang baca qunut belakang ni. Seimam tak mura'ah. Pakai sami Allah liman hamdah rabbana walakal hamdu juga. Allahu akbar sekali. Tak ada nak baca qunut. Kita nak macam mana? Kita ikut saja imam. Tak payah kita gelisah belakang ni. Tunggu dia ya. Tak payah bersama kamu. Dia kata kena sujud sahabat, tidak. Dah kita ikut imam dah. Imam tu beristihad, ambil pendapat yang mengatakan tidak baca qunut. Jadi kita ikut saja dia. Tak payah kita mukhalafah dengan dia pula. Kalau tidak ramah pula lepas seimam di sana, assalamualaikum, ramah pula pakai sujud sahabat itu. Jadi selalu dalam masyarakat nampak kita ni tidak ittihad, tidak bersatu. Maya pun dia kata pok dia tu selalu. Tak mahu gitu. Kita naknya dia nampak bersatu. Tepat imam kita baca qunut, kita baca. Tepat kita imam kita baca qunut, kita ikut dia dengan pendapat-pendapat dalam hadis yang dia pegang tadi, sudah jelas. Cumanya sebaik-baiknya, di zaman kita sekarang ni, boleh kata tak, bala tu kuat dah lah. Budak hilang cari tak jumpa, ayah hilang cari tak jumpa seru dah. Jadi kalau tu imam dia tambah sikit lagi, lepas daripada dia baca qunut biasa tu, dia tambah sikit lagi doa kepada umat Islam. Contohnya sekarang ni umat Islam di Gaza, di Palestin,
nyop lapar di Yahudi, tembok hari-hari. Apa salah kita sening sikit lagi? Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Kalau sebut Palestin tak sebut. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Mana kita tambah sikit lagi, selain daripada kita baca qunut nazilah, kalaulah maknanya hadis yang mengatakan tak baca qunut lebih kuat daripada baca, kita masuk dalam qunut nazilah campur dua. Jadi itu lebih aula, lebih utama lagi daripada kita baca sekali saja. Jelas ke tak jelas? Penjelasan. Mana kesimpulannya dua-dua tu ada dalil dia. Jadi tak payahlah kita duduk pipa orang tak baca kan duduk gagal. Jangan duduk gagal. Contohnya satu lagi. Tadi dalam kitab kita sebut tadi tentang kunut semaya witir. Mazhab Syafi'inya kunut dalam semaya witir ni tengah akhir Ramadan baru boleh baca. Kalau kita baca awal boleh ke tak boleh? Yang betul imam bagi mana pun tak lagi. Jadi dalam masalah ni pendapat orang lain dia kata bila kita semaya sunat witir, kita sunat baca kunut sepanjang tahun, bukan setengah bulan Ramadan saja. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah yang lainnya daripada hadis Hasan bin Ali. Jadi Imam Nawawi pun setuju dengan pendapat ini. Imam Nawawi kata apa? Wa hadzal wajhu qawiyyun fil dalil. Imam Nawawi ni orang mazhab Syafi'i, tapi dia kata pendapat yang mengatakan witir ni kita boleh baca kunut dalam bayang witir ni sepanjang tahun, pendapat yang qawiyyun fil dalil, pendapat yang cukup kuat dalil dia. Kemudian kalau kita semaya jadi imam dia balas ni. Jangan hidup degahlah witir. Itu kunut tu dia kata mari mana pun. Kalau kita semaya sahaja-sahaja, maya witir di rumah kita boleh baca kunut sepanjang tahun. Karena inilah kata hadis Hasan bin Ali radhiyallahu taala, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat." Rasulullah ajar aku baca dalam semaya witir, Allahumma hdini fiman hadait. Bagaimana kita baca dalam kunut itulah. Kata di Imam Ahmad, inilah pendapat ini disokong oleh mazhab Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, Ibnu Abbas, beberapa orang sahabat-sahabat lagi. Yang akhirnya adalah di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri, iaitu Imam Nawawi setuju dengan pendapat ini. Pendapat Imam Syafi'i pula yang mengatakan witir ni, kunut dalam witir ni setengah Ramadan akhir je baru dibaca. Mana sandar dia? Ada dalil yang jangan pelekeh. Dia kata, mari mana buat tu tak baca witir je. Dalil dia nya riwayat Abu Daud bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sewaktu dia penipu orang semaya tarawih dulu, dia semaya witirnya bila 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Setengah yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi itulah di antara dalil-dalil yang kita boleh jawab. Kata ulama, wal jami' jaiz. Dua-dua ni boleh berlaku. Manakala mu nak maya witir, nak baca kunut sepanjang tahun, maja. Kalau kita serah kita ni banyak masalah. Dengan tak tenang hidupnya, hutan bertebal kat lah juga. Tak tebal kita. Banyak juga dah. Kereta lagi, rumah lagi, anak ngaji lagi hutan. Enggak tak ada hutan. Jadi kita kunut lah minta. Termasuk dalam nazilah kan kita. Jadi kita baca kunut sepanjang tahun, tidak menjadi kesalahan kata ulama. Tapi kalau nak tunggu kunut semua Ramadan pun, boleh. Lagi. Tapi ini di antara sunnah, peluang kita nak doa dalam kita semaya witir. Jangan kita semaya witir pun tak. Jangan lah. Kena semaya lah witir. Kalau semaya witir pun kau tak ada. Mengenai doa kunut dalam semaya subuh ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut. Anak-anak, lepas kita baca ni dah. Menurut orang yang ulama, membaca kunut pada sembahyang subuh dan berdiri membacanya selepas bangkit dari rukuk rakaat yang terakhir adalah sunat. Jadi panggil sunat aba'ah. Jika tertinggal, dikehendaki melakukan sujud sahwi. Maksudnya kalau tinggal, kita kena baca sujud sahwi. Demikian juga halnya membaca selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabat-sahabatnya dalam kunut. Masuk dalam sunat aba'ah. Lafaz doa kunut itu pula ada disebutkan dalam hadis yang berikut. Jadi hadis Hasan yang kita sebut tadi. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Cucu dia sendiri. Annahu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Asal bin Ali kata, datuk dia. Siapa dia datuk dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan aku beberapa kalimah untuk aku membacanya dalam qunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa 'afini fiman 'afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Jadi hadis ini diambil daripada riwayat Imam Ahmad. Tengok nombor 1 di bawah tu. Ada setengah ulama berlain yang fahamnya mengenai masalah qunut pada sembahyang subuh. Kita ni kata apa? Itu tidak menjadi hal. Tak jadi hal. Ada orang tak baca pun tak jadi hal. Kerana masing-masing menurut apa yang mereka faham mengenai sesuatu masalah. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, doa qunut dalam sembahyang subuh itu adalah sunat. Dalilnya ialah hadis yang tersebut. Itulah. Ada lagi doa-doa qunut yang berlain dan lafaznya seperti yang terdapat pada hadis-hadis yang lain. Tetapi lafaz doa qunut yang tersebut dalam hadis ini ialah yang telah dipilih dan diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Susunannya seperti berikut. Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Siapa dia buat dalam Quran? Bi rahmatika syarra ma qadait. Maknanya dalam riwayat amalinya wa qini syarra ma qadait. Pasal tu dia berhurung yang situ. Maknanya tambahan ini tidak dalam riwayat hadis yang atas. Pasal ada hadis bila berdua tadi tak ada syarra bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi dia itu tambahan. Maknanya kalau kita kekal daripada baca asal Nabi ajar tu lebih aula khususnya dalam baca-baca yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang lain tak tahu makna dia. Dulu kita cerita je. Waktu Nabi kita ajar nak tidur malam. Kau ayat lain. Bila sahabat tu salah sebut wa nabiyyika allazi arsalta. Nabi kata tukar dengan wa rasulika. Nabi kata klik mula kalau aku ajar. Jadi dia Nabi ajar dia wa nabiyyika, dia dibaca wa rasulika. Nabi kata betul balik, ikut aku ajar tadi. Mana lafaz Nabi ajar tu ada makna tersendiri. Dia orang lain tak kadang-kadang tak dia nak faham. Tuan saya kita pun dalam Quran ni. Wa ini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala Muhammad an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi hak ini lafaz lengkap ni hak penuh. Tengok nombor 1 di bawah tu. Qada di sini. Wa qini syarra ma qadait. Dan peliharalah aku dengan rahmatmu dari kejahatan apa yang telah engkau tetapkan. Apa makna qadait? Qada menurut bahasa Quran maknanya banyak. Dan qada yang menjadi pasangan bagi qadar, takdir mempunyai dua makna. Pertama, memutuskan atau menetapkan hukum. Itu makna qada dengan qadar. Qada ni maknanya benda hak qada tu Tuhan putus dah hukum dia, tak nak pakai. Qadar ni ketentuan Allah. Qadar ni boleh baiki lagi. Pasal tu Nabi kata la yarudul qadar illa du'a. Qadar ni takdir tu ada tu dah. Orang ni sia-sia begini. Kena bala umpamanya. Kau boleh nikmat. Tapi qadar ni boleh baiki lagi dengan doa. Macam mana? Bila kita doa ni naik temu dengan qadar tadi tu. Doa ni bukan qadar Allah Taala juga. Doa tu naik daripada nak turun qadar yang dia tadi dengan sebab doa naik tu. Dia bertembus itu, jadi tukar. Daripada nak turun bala, jadi tak turun. Bala tu jelas lain. Itulah di antara hadis yang Nabi kita suruh doa sama. Nabi kata, la yarudul qadar illa du'a. Tak boleh nak tolak qadar, takdir Allah, takdir Allah Ta'ala ni, kecuali doa. Tengok dia beza sini. Pertama, makna qadar ni memutuskan, menetapkan hukum. Yang kedua, melaksanakan qadar takdir yang telah ditetapkan. Itu makna mempercayai qadar dan qadar. Dalam bab iman, qadar dan qadar ni panjang. Suatu masa mungkin kita akan bincang masalah beriman dengan qada dan qadar. Kerana ini setengah orang itu salah guna, salah faham benda ni. Dia kata takdir Tuhan, nak mana? Betul lah takdir Tuhan. Tapi siapa dia suruh usaha pergi buat benda tu? Bila orang kena curi, maaflah dia ini takdir Tuhan. Kalau lagi ni tutup malah boleh lah kita. Semua takdir Tuhan. Mana ada benda tu yang tak takdir boleh jadi? Itu beza di antara qada dengan qadar. Qada ni mana yang telah jadi dah. Qadar tu takdir. Baru nak buat orang panggil baik. Belancawan banyak ni. Hak jadi sungguhnya banyak mana? Tak tahu lagi.
Itu maksud dia. Pasal tu dia qada, dia boleh tukar lagi dengan doa kita. Beza di antara qada dengan qada. Dia halus perbezaan itu. Ada lagi huraian apa? Wa sallallahu ala an-nabiyil ummi dengan nombor 1 bawah sebelah lagi gitu. Al-ummi yakni yang tidak tahu membaca dan menulis. Jadi kita hak kitanya lebih sedap. Kita terjemah al-ummi ini yang tidak membaca dan tidak menulis. Supaya orang tak panggil, jangan panggil buta huruf. Tak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang ni dia terjemah al-ummi ini nabi yang buta huruf. Buta huruf ni kalau kita dengar budak buta huruf, kita tahu dah budak tu bodoh. Nabi ni bukan tak cerdik, orang paling cerdik di dunia ni. Kemudian dia tidak membaca dan tidak menulis. Tak baca, tak menulis. Tu saya tak kena dia, tak baca, tak menulis. Ayatnya dia ni, jadi begitu. Kalau dia cerdik, memang wahyu daripada Allah SWT, bimbing dia. Ini bukan sebab dia baca buku. Jadi budak anak-anak kita ni, mungkin dia cerdik sebab dia baca buku. Tak baca dengan baca, tuition lagi. Pasal itulah dia ada sekolah bandar dengan sekolah kapur lain. Budak sekolah bandar ni cerdik. Tanya orang bandar, anak saya bukannya cerdik dia. Tuition dia malas. Uleh hak tolong daripada sepanjang tahun tak pakai, boleh 5A jawab dia. Hak kapur ni nak boleh tuition lagi, nak bayar itu jadi itu dia panggil. Nabi ni yang kata buta huruf, dia tidak membaca, tidak menulis. 100 sudah. Dan keluarganya dan serta sahabatnya. Tengok. Disunatkan bagi imam baca kunut dengan lafaz jamak untuk ramai. Allahumma hdina. Itu makna jamak. Kajian kata kita jadi imam, engkau kita ngapa Allah mahdini semua. Apa dari imam Allah mahdini juga. Tahu tak? Jadi kita kena baca Allahumma hdina. Supaya doa itu meliputi dirinya sendiri dan makmum bersama dengan menyebut Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Itu bacaan. Setakat ini saja lafaz kunut yang mengandungi doa dan dikehendaki imam membacanya dengan nyaring, dengan diaminkan oleh makmum. Habislah doa sekali ya. Sambungnya mulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik hingga akhirnya tidak berubah bacaannya kerana ia bukan doa. Jadi tak payah tukar itu. Lafaz yang disebut ialah sana, yakni memuji kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla disertakan dengan beristighfar dan bertaubat kepadanya. Pasal itulah dia panggil doa ni ada dua. Satu dia panggil doa masalah, satu lagi doa masalah tu doa kita minta. No. Satu lagi dia panggil doa ibadah. Ni hak kita puji Allah Taala ni dia panggil doa ibadah. Doa ibadah ni pasal apa kita baca ni? Allahumma innaka taqdi. Puji Tuhan. Itu dipanggil doa juga. Tapi doa ibadah. Maknanya kita tak minta berapa. Puji Tuhan ya. Hak kita mintanya nak zuriat yang soleh, nak harta banyak, nak senang, itu dia panggil doa talab. Doa al-mas'alah, doa minta. Jadi doa pun ada dua jenis. Pasal tu dalam semaya, tu dia panggil doa belaka. Sedangkan alhamdulillahirabbil alamin, puji tak doa lagi. Sampai pada ihdinas siratal mustaqim baru minta. Jadi doa ni ada dua, satu dia panggil doa ibadah, satu lagi doa al-mas'alah. Ingat pembahagian doa. Sebab itulah imam dan makmum dikehendaki membacanya bersama dengan perlahan dan dengan penuh hati. Itu cara kita sini lah. Kalau di imam baca serik, Pak Inna kata pergi, tak ada masalah. Sebabnya dalam riwayat Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, asal tak ayat pula. Tu ayuh aku kata, bila siapa Pak Inna kata pergi itu, musnyak baca sore-sore. Tak ayat. Jadi kalau di imam terus ke baca, tidak menjadi salah. Kerana kita Hasan dalam hadis ni tidak membezakan di antara doa masalah dengan doa ibadah. Terus. Disunatkan juga menadah tangan semasa mohon kebaikan dan membalikkannya semasa mohon dijauhkan dari bala bencana. Hak ni. Hak doa depan ni adalah dalilnya tapi balik juga ada begitu. Satu kena siap mula. Tengok orang ni bila bicara tu tolak. Tolak ni kita pun tak jumpa lagi. Pasal sama tak tolak lagi setakat ni. Setelah selesai berkunut, tidak dikehendaki menyapu muka dengan. Setelah habis kunut, tidak dikehendaki menyapu muka dengan tangan, tetapi hendaklah melepaskan tangan dengan perlahan-lahan apa ketujuh. Mana turun tangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Turun tangan, tak payah duduk raut muka. Jadi tak ada habis itu. Kalau kita ni jelas sangat masalah-masalah ni. Cuma kadang-kadang kita ni tidak perhati molek. Bila tak perhati molek ni jadi
Dengar kita aku pilih buat hak tu lah juga. Habislah kita malam ni alhamdulillah kita masuk dalam sunat ab'ad. Jadi kita akan perbincangan kita seterusnya dalam sunat hayat.